minyak masak cukup, harga barang masa tu tak tinggi. Ya, itu dalam keadaan COVID masa itu pun baru masuk di Malaysia. Waktu zaman kerajaan PH tu, COVID masuk di waktu era PH menjadi kerajaan. Itu jangan lupa ya. Itu janganlah percaya cakap ayah abah kau tu. Dia kata dia susah nak tabir negara. Zaman dia malang, dia kata. Waktu saya jadi Perdana Menteri, saya dilanda COVID. Susah saya nak urus ekonomi. Saya lah terpaksa berkorban. Saya lah Perdana Menteri yang paling sukar, saudara, kata abah kau. Bila saya jadi Perdana Menteri, COVID melanda negara ini. Yang sebenarnya tak ada penyakit, cari penyakit. Bagi tahu abah kau tu. Yang kau tu pergi bodoh sangat, khianat kerajaan waktu COVID datang, buat apa? Kita ingat COVID mula sampai waktu itu kerajaan PH. Dan gejala wabak COVID yang baru muncul menyerang seluruh dunia ni ditangani oleh kerajaan PH dengan begitu baik, begitu tersusun. Ya. Bagaimana Menteri Kesihatan waktu Dr. Zul mengawal dia, bekerjasama dengan pengarah kesihatan, kemudian bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Kak Wan, setiap hari mereka bermesyuarat memikirkan bagaimana nak tangani COVID yang baru masuk waktu itu. Dan kita masih ingat beberapa pelancong Cina yang terlepas masuk ketika kita jadi kerajaan, mereka terus dikarantin dan dibawa ke hospital dan menerima rawatan, dan akhirnya mereka dilepaskan balik pulang ke negara mereka dalam keadaan baik. Zero kematian waktu itu. Kes menurun waktu itu. Ini fakta, bukan boleh nak tipu-tipu. Saudara boleh cek. Ya, rekod COVID waktu era kerajaan PH, bagaimana Menteri Kesihatan bekerja kuat. Timbalan Perdana Menteri setiap hari bermesyuarat untuk menentukan agar wabak ini tidak meluas. Di saat kita menghadapi COVID, di saat kaki tangan menteri-menteri sibuk berdepan dengan COVID, waktu itu kumpulan-kumpulan abah kau Azmin Semurid dengan Lebay Hadi, lain pula kerja dia orang. Dia tahu waktu nak menjatuh kerajaan waktu bila? Waktu kerajaan itu apabila ditimpa dengan ujian. Bila kerajaan ditimpa dengan ujian, inilah saat paling baik untuk kita rampas kuasa, kata abah kau. Yalah, macam kita nak berlawan dengan orang lah kan. Kalau kita nak bertumbuk dengan orang, ya, saat paling baiknya sewaktu dia tengah leka ataupun dia tengah sakit. Kita maknanya kalau kata orang tu, kalau kita seorang yang bacul, tak gentleman, kita tunggu dia sakit baru kita pergi sepak terajang dia. Macam tu lah dia. Bila seorang pemimpin politik yang bacul dan dayus tidak berani berdepan dengan pilihan raya, dia akan tunggu waktu bila? Waktu kerajaan itu diuji. Kerajaan PH diuji dan COVID baru masuk. Ini paling bagus. Sebab Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri tengah sibuk berdepan dengan gejala COVID. Waktu itulah dia merancang langkah Sheraton. Menteri Ekonomi Azmin Ali Semurid awalnya sibuk nak tangani COVID. Sepatutnya dia pun berdukung seluruh sebab dia Menteri Ekonomi. Sepatutnya dia tentukan bahawa ketika itu negara tidak terancam ekonominya akibat COVID. Sepatutnya itu tugas dia. Tetapi dia sibuk ulang-alik rumah abah kau pasal nak bilang berapa SD dah ada. Berapa ramai pelacur-pelacur politik yang telah kita beli. Nak kira ni cukup tak cukup? Mr. Corona nak naik atas. Okey, naik. Ya. Pelacur-pelacur politik yang boleh kita beli untuk kita lengkapkan tugas kita, misi kita untuk menjatuhkan kerajaan mandat rakyat. Itu yang mereka lakukan itu. Bagi naik turun pula. Siapa tu? Dah bagi naik turun pula. Aduh guys.
Siapa yang nak naik, yang betul-betul nak bercakap dengan saya persilakan request. Tetapi kalau nak main-main tak payahlah, ya, ganggu. Lain dah tak apa nak elok ni, ya. Betul, ada orang naik tadi, tapi dia turun, dia request saya minta naik, saya bagi naik tapi dia turun, ya. Ada member kata, tak sakit hati ke bro buat live kena kecam? Memang kita buat live ni tujuan kita nak kena kecam. Kalau kita nak kena puji, baik tak bayar. Kena puji buat apa? Saya minta gift lah kalau kena puji. Bagi gift banyak, puji orang ramai. Tapi tak apalah. Memang tujuan kita untuk dikritik. Sebab nak menyampaikan kebenaran ini memang pahit untuk diterima. Nak ditelan tu susah. Susah saudara nak telan, ya. Sebab itu kenyataan. Macam saya sebut tadi, ya. Macam saya sebut tadi. Fakta menunjukkan bahawa di zaman kajian PH, harga barang terkawal. Kemudian, ya, COVID juga terkawal. Zero kematian. Tak bertambah kes. Saudara boleh tengok. Fakta ada. Boleh Google cari je lah. Ya. Daripada mula zaman PH tu. Tengok. Berapa harga barang. Harga ayam paling tinggi pun RM7. Itu pun waktu tu melawan on menjerit-jerit. Oh, sudah naik harga ayam naik. Harga yang naik baru RM7. Sekarang RM10. Itu nak salah kerajaan sekarang. Nak salah kerajaan sekarang. Kita mewarisi benda-benda yang telah pun dicemari. Ini masalah. Ini masalah, saudara. Kerajaan dah okey, rakyat dah bagi mandat kerajaan PH. Kita dengki, kita khianat, kita nak jadi pemerintah kononnya. Kalau bertambah baik tak apa. Ya, dia dapat aja kerajaan, rampas aja kerajaan, kalau bertambah baik okey. Tapi selepas itu apa yang berlaku? Ya, daripada zero kes COVID menjadi apa? Menjadi ratusan setiap hari, bukan setiap bulan. Setiap hari rakyat Malaysia mati kerana COVID. Kerana kegagalan kerajaan menangani COVID. Vaksin lambat sampai. Dah sampai pula asyik main macam-macam lah. Sekarang ni dah terbongkar macam-macam. Ya. Sampai kena ada vaksin yang expired, dah kena pulang balik pasal terlebih. Sebab apa? Tentulah ada mainan. Ya. Lantik syarikat mana pembekal, mungkin dapat komisen, berapa komisen vaksin, kita tahu. Tunggulah kesihatan lepas ni. Ya. Tapi itulah yang berlaku. Itu yang berlaku. Penyakit dijadikan satu modal untuk nak cari duit. Orang-orang politik nak buat duit melalui penyakit, melalui bala yang Tuhan turunkan. Dalam keadaan COVID, ada orang desekat manusia bekerja, ya, nak cari makan, sekat manusia nak pergi ke pasar, tutup pasar, tutup semua sekali, tutup parlimen semua sekali. Masa itu dia sakau duit. Ni nak bagi tahu ni, walau orang bodoh ni, sebab bila jadi bodoh? Kamu disekat untuk bekerja, kamu disekat untuk nak pergi ke mana-mana. Ahli keluarga kita mati kerana COVID, ya? Nak ziarah ke hospital pun tak boleh. Dia tengah nazak pun tak boleh nak ziarah. Sampai dia mati, nak iring dia ke kubur pun tak boleh. Suami ke, isteri ke, anak ke, mak ayah ke meninggal, lalu depan rumah dengan ambulan, angkat tangan macam tu je kita di tepi pagar. Tak boleh ziarah kat kubur. Sebab apa? Sebab kita ada pemimpin yang bodoh waktu itu. Lembab menangani COVID sebab leka mengatur jawatan, kedudukan, kuasa. Dalam keadaan COVID masih lagi menyusun jawatan. Itu yang 70 menteri dengan timbalan menteri. Bayangkan saudara, berbeza dengan kerajaan sekarang ini. Berapa ahli kabinet? Zaman abah kau 70. Termasuk timbalan. Tak cukup dengan itu. Setiausaha politik bertarak menteri. Penasihat bertarak menteri. Tak cukup lagi. Lantik pula duta-duta khas bertarak menteri. Siapa bayar gaji dia? Bukan mak bapak Muhyiddin bayar. Kita rakyat Malaysia yang bayar. Rakyat Malaysia yang disekat untuk cari kerja. Rakyat Malaysia yang dibuang kerja kerana COVID. Rakyat Malaysia inilah yang bayar gaji itu. Barua-barua tu. Yang makan gaji buta. Ya?
Hari ni nak jadi jago. Hari ni nak kata Anwar Ibrahim. Apalah bodohnya Anwar Ibrahim. Rakyat nak Kuala BSP, rakyat nak air lestari, rakyat nak air citra, bagilah. Itu duit rakyat, bukan duit kamu. Apalah bodoh Anwar Ibrahim. Bagilah rakyat nak. Ini pemimpin level ni nak jadi Perdana Menteri. Tak ada fikir lain. Tak ada langsung idea macam mana nak kembangkan ekonomi, bagaimana nak bantu rakyat selain daripada suruh rakyat korek tabung masing-masing. Ini kepemimpinan yang bagus. Berapa lama boleh harap nak korek tabung? Dia sedap cakap, saudara. Dia boleh menghasut rakyat supaya keluarkan tabung masing-masing. Kamu susah, keluarkan tabung kamu. Korek tabung kamu ke BSP. Bila kau ada kering besok, Muhyiddin tu dah tua bangka besok, dah nak mampus, waktu itu dia tak ada masalah, saudara. Sebab dia ada duit pencen. Kalau dia tak masuk Sungai Buloh, ya, kalau nasib dia baiklah, dia tak masuk Sungai Buloh, dia ada pencen, saudara. Dia tidak ada masalah. Tapi kita rakyat ni, yang telah dihasut keluar dari KSP ni, apa yang kita ada lagi waktu itu? Muhyiddin nak datang rumah kita bantu, nak bagi sikit duit pencen dekat kita. Kirim salam, saudara. Kirim salam. Sebab tu saya kata pemimpin dia sedap cakap. Tengok bekas Perdana Menteri ke, Tun Abdullah Badawi. Ya. Dia ada pencen. Tak ada masalah. Dia dah pencen Perdana Menteri. Walaupun dia tidak sihat sekarang ni, dia uzur, duduk atas kursi roda. Saudara tengok kursi roda dia. Kursi roda dia bertarak apa? Macam tempat duduk seat VIP dalam kapal terbang. Tu. Sebab apa, saudara? Sebab dia ada pencen. Dia tidak sibuk, dia tak risau nak masuk rumah orang tua-tua. Dia tidak sibuk nak masuk dalam TV3 bersamamu. Tapi kita, rakyat biasa ni, yang hari ni memaki hamun PMX hari ni. Dan memuji-muji abah kau. Tengok abah kau bagus. Kita nak duit bagi. Sebab 4 kali dah kita korek tabung. Selesai masalah? Tak selesai. Dah 4 kali kalau ke DSP. Selesai hutang kita? Tak selesai. Selesai kita kehidupan kita? Tak selesai. 4 kali, saudara. Kemudian kita nak minta Anwar keluarkan lagi. Lepas tu bila Anwar kata, dia sendiri bagi data. Dia bukan bercakap. Dia ada data. Dia sebut dalam parlimen. 7 juta lebih di kalangan di antara pencarum-pencarum KDSP mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Itu data yang dia sebut. Dia bukan sebut kosong. Ya, tak macam Walaon ni. Tak macam Lebah Hadi. Kalau bercakap tak ada fakta. Cakap kosong gitu je. Ya. Tapi Anwar Ibrahim sebut dalam parlimen. Direkod dalam Hansard parlimen. Kalau tak betul, boleh ambil tindakan pada dia. Di luar parlimen pun disebut, dalam parlimen pun disebut. Ya. Yang kurang daripada 10,000 simpanan. 7 juta lebih pencarum KSP. Dalam 7 juta lebih itu yang kurang pada 10,000, majoritinya 4,000 lebih yang tinggal duit. Dan di antara majoriti itu, ya, kaum Melayu Islam paling ramai di situ. Yang kurang 10,000 tu, Melayu Islam paling ramai. Apa akan jadi kalau dibenarkan juga? Apa akan jadi pada Melayu Islam? Kita bukan cerita pasal kaum sekarang ini. Ya, tetapi kita tidak boleh menafikan. Bila sebut pasal kemiskinan, kaum yang paling banyak majoriti miskin dalam negara kita, Melayu Islam. Melayu Islam, saudara. Ini yang, apakah dalam keadaan miskin ini pun kita minta dia korek duit? Apakah Anwar Ibrahim tidak tanggungjawab? Boleh saja dia nak populis. Dia nak dapat nama dia sebagai pemimpin yang dipuji-puji oleh orang. Ya? Boleh saja. Apa kaitan dengan duit dia? Bukan duit dia pun. Dia pun tak ada gaji. Boleh saja dia umumkan, okey, besok keluar daripada SP. Dan dia dipuji. Tapi dia sanggup dimaki hari ini, ya, daripada bila dia dah tua besok, dia dah pencen, orang rakyat-rakyat akan maki dia. Sebab Perdana Menteri yang tak tanggungjawab, yang tak ada idea untuk nak bangunkan negara selain daripada suruh rakyat korek tabung duit masing-masing. Kita sebagai ayah pun
Kalau kita ada anak-anak yang kita galakkan menabung, apakah kita suka beritahu anak kita keluarkanlah duit? Kita dah malas nak kerja dah, malas nak cari dah. Anak susah nak belanja sekolah, korek tabung. Pecah tabung gajah kamu. Ya. Sampai bila? Sampai bila? Berapa lama boleh tahan? Berapa lama mereka boleh korek duit? Saudara, sebab itu sekarang ini kalau tanya manusia, memang kalau duit ni semua orang tak cukup. Sebab tu kadang-kadang ada orang komen kata sini, dia kata kamu boleh cakap kamu tak merasa susah. Saya nak bagi tahu, kalau kamu yang ada KBSP susah, kalau kamu yang ada simpanan dalam KBSP itu sekarang ini kamu rasa susah, bayangkan di luar sana lebih ramai yang langsung tak ada simpanan. Kerja menuai getah. Daripada muda sampai tua menuai getah, kerja di ladang, tak ada simpanan KBSP. Mereka itu jauh lebih susah daripada kamu. Sungguh kurangnya kamu susah, kamu ada lagi duit simpanan kamu nak dikorek. Waktu kamu dah tua, tapi orang lain yang tak mencarum KBSP, yang kerja sendiri, ramai saudara, yang kerja sendiri tak ada simpanan. Apakah mereka tidak susah? Mereka juga susah. Jadi tugas Perdana Menteri bukan hanya untuk membantu orang yang mencarum KBSP. Dalam 32 juta rakyat Malaysia, berapa juta yang mencarum KBSP? Apakah itu sahaja yang Perdana Menteri kena bantu? Dia juga kena bantu orang yang tidak ada simpanan, miskin tegar. Sebab itu dia sebut fokus utama dia tahun ini adalah sifar miskin tegar. Bila dia fokus kepada itu, tentulah ada beberapa bahagian yang terpaksa bersabarlah dulu. Kita settlekan orang miskinnya dulu, boleh tidak? Kamu susah, ya kamu susah, tapi kamu ada simpanan. Mereka susah, mereka tak ada simpanan. Kita utamakan mereka. Inilah sikap pemimpin yang tanggungjawab. Bukan nak cari populariti, nak disanjung oleh rakyat. Kalau nak populariti, orang yang simpan, yang dapat keluar KBSP, hanya orang itu saja yang akan memuji Perdana Menteri. Yang tak ada simpanan, rakyat kampung yang tak ada pencarum KBSP, mereka yang susah, mereka akan maki hamun pemimpin. Mereka akan kata Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab, nak cari populariti saja, nak dipuji macam abah kau macam tu lah. Nakkan kena pujian, setiap hari baca doa bahasa Melayu. Ni abah kau. Maka orang puji, oh bagus abah kau baca doa. Lagi banyak dia baca doa, lagi ramai orang mati kerana COVID. 200-300 lebih saudara satu hari. Ya. Bukan kita bohong, bukan kita fitnah. Ini fakta. 200-300 orang mati satu hari. Ibarat seolah-olah negara kita ini, seolah-olahnya setiap hari kapal terbang terempas. Ya. Satu pesawat mungkin 200 ke 300 orang penumpang. Macam tu lah. Setiap hari pesawat terempas. Yang itulah negara kita. Kenapa? Kerana kegagalan pemimpin menangani COVID. Sibuk mencatur jawatan, dalam keadaan penyakit, sibuk nak cari kesempatan, nak buat duit. Masa itulah ada timbulnya jana wibawa. Ya. Konon-kononnya diwujudkan untuk Bumiputera, nak bantu Bumiputera. Tapi apa yang terdedah di mahkamah? Bumiputera mana? Ada APEC yang terlibat dalam tu, kan? Yang disebut nama pun terlibat. Bumiputera apa? Sampai bila kita ni nak dipermainkan oleh orang-orang politik macam ini? Sampai bila? Yang jual kaum atas nama Melayu kononnya, mempertahankan Melayu kononnya, tapi nakkan sokongan kita. Rupa-rupanya Melayu siapa yang dia bantu? Satu kebodohan lagi atas nama agama. Jual agama. Supaya kita sokong dia. Kadang-kadang dia lah memperjuangkan agama. Tapi apa agama yang dia bangkitkan? Apa agama yang dia bangunkan? Tuhan itu adil. Dia bagi semua parti dalam Malaysia ini dah rasa jadi kerajaan. Ya, parti-parti yang besar dalam negara kita, sebut mana parti tak pernah jadi kerajaan? Semua dah pernah jadi kerajaan. UMNO tentunya lama jadi kerajaan.
Barisan Nasional tentunya lama jadi kerajaan. Ya. PAS pernah jadi kerajaan. 2 kali dia pernah jadi kerajaan. Tahun-tahun 70-an dulu pun dia pernah jadi kerajaan, PAS bersama UMNO. Ya. Keadilan pernah jadi kerajaan 22 bulan, dan hari ini kita bentuk kerajaan. Ya. Bersatu, Parti Bersatu pernah jadi kerajaan bersama kita bertahun 8. Jadi mana parti? MCA pernah jadi kerajaan, Gerakan pernah jadi kerajaan, MIC pernah jadi kerajaan. Semua parti yang besar-besar, parti induk dan negara kita, semua pernah diberi peluang oleh Tuhan jadi kerajaan. Sepatutnya kita sebagai rakyat dah tahu dah. Kita dah tahu dah parti mana yang kita lihat benar-benar bersungguh-sungguh nak bantu negara kita, nak bangunkan negara kita, nak bantu rakyat negara kita. Bukan hanya sekadar slogan. Bukan hanya sekadar bercerita tentang parti kami adalah parti Islam. Sebabnya perlembagaan kami meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Maka itu wajib orang Islam sokong kami. Jangan terpedaya dengan slogan macam tu. Rakyat Malaysia tidak akan boleh makan dan kenyang. Ekonomi tidak boleh membangun. Pelaburan tidak akan datang ke Malaysia hanya dengan slogan yang ada. Kalau nak ikutkan kepada perlembagaan parti, semua parti perlembagaan dia bagus-bagus kalau kita baca. UMNO perlembagaan dia pun bagus. MIC, MCA perlembagaan cantik. Tapi parti mana yang menterjemahkan perlembagaan di dalam tindakan dia apabila dia ada kuasa? Itu yang kita nak tengok. Kalau PAS meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai perlembagaan, bila dia ada kuasa, sama ada kuasa di negeri maupun kuasa di pusat, dia mesti terjemahkan melalui pemerintahan dia. Apa yang Islam larang, janganlah dia buat. Apa yang Islam suruh, buatlah. Itu maksud dia. Bukannya apa yang kamu buat halal. Kalau orang lain buat, jatuh haram. Itu tak betul. Itu menunggang agama dia panggil. Ya? Kamu gunakan agama untuk kepentingan parti kamu. Itu semalam saya dah sebut, saya dah ulas. Apa bezanya menggunakan agama untuk kepentingan politik dan menggunakan politik untuk kepentingan agama. Dia ada beza. Dia ada beza. PMX kita, dia gunakan politik. Dia gunakan kuasa politik untuk mencapai tujuan agama. Apa yang agama suruh. Kita tak kata 100% agama suruh dia buat. Tuhan pun tak minta kita laksanakan 100% apa yang dia perintahkan. Yang Tuhan kata buat. Itu yang diwajibkan kamu, itu lakukan. Soal berjaya atau tak berjaya itu bab lain. Tapi usaha buat. Lakukan sedaya upaya. PAS pun pernah sebut dulu. Tuhan tak tanya, kamu berjaya atau tidak. Itu pimpin PAS selalu sebut dalam ceramah. Tuhan tak tanya, kamu berjaya atau tidak. Tapi Tuhan tanya, kamu bekerja, kamu berjuang atau tidak. Ini PAS selalu sebut. Dan apa yang PAS sebut, yang melaksanakannya Anwar Ibrahim. Dia laksanakan. Hari ini saudara, kalau saya tengok, dia bekerja semenjak dia 24 November dia akan sumpah, sampai hari ini, sebut satu hari yang dia boleh berehat di rumah. Tak ada. Satu had jalan kerja. Ya. Hari ini ada orang dengki pula. Ya. Perdana Menteri yang paling banyak buat lawatan keluar negara. Dalam masa 3 bulan, 4 bulan jadi Perdana Menteri, sudah 4, 5, 6 lawatan keluar negara. Ada yang cakap macam tu. Ya. Kita kena tanya dia. Selama, Anwar 4 bulan jadi Perdana Menteri, sudah berapa negara dia pergi? Pertama apa dia? Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina, Singapura, Arab Saudi, semalam Kemboja, China. Saya kira 8. Kalau saudara boleh dapat lagi, mungkin saya tertinggal.
Tapi saya kira 8. Dalam masa 4 bulan, 8 negara dia dah pergi melawat. Bukan bercuti. Pergi melawat, ya, mengadakan dialog, bertemu dengan rakyat Malaysia di sana, kemudian membuat MOU dan menarik pelabur-pelabur dalam semua lawatan dia. Dalam masa 4 bulan, 8 negara. Saya nak tanya, abah kau dan juga Pak Mai dulu, 2 orang Perdana Menteri dalam masa 3 tahun. Sebut kat kita, siapa ingat lawatan Perdana Menteri? Campurlah 2 Perdana Menteri ni senang. Lawan Anwar Perdana Menteri seorang je. 3 tahun lawan dengan 3 bulan. Ya, 3 tahun lawan 3 bulan, 1 Perdana Menteri lawan 2 Perdana Menteri. Cuba kira berapa banyak jumlah lawatan keluar negara. Ya, lawatan resmi untuk tarik pelabur dilakukan oleh Muhyiddin, campurlah dengan Pak Mai sekali. Ya, lawan dengan Anwar seorang. Berapa jumlah? Cuba bagi tahu, siapa ingat? Itu aras penanda seorang Perdana Menteri yang buat kerja, Perdana Menteri yang malas. Ya. Jadi betul lah kata Tengku Razali. Ya. Betul lah Tengku Razali. Dia kata bila minta komen tentang Muhyiddin, apa Tengku Razali kata? Ya, saya kenal lah dia. Dia pernah bekerja dengan saya dulu. Lazy. Lazy. Tengku Razali kata Muhyiddin ni lazy. Dan yang betul lah, kita dapat saksikan. Nak jadi pemimpin pun cara yang tak betul, tidak demokratik, cara khianat. Dah jadi pemimpin, malas pula tu. Setakat malas tak apa, jahat. Kalau malas tak jahat tak apa, balas. Tapi perangai. Tutup ruang demokrasi, parlimen tutup. Bila dengar-dengar je orang nak buat undi percaya kat dia, undi tak percaya kat dia, tutup parlimen. Buat darurat. Rakyat mengamuk, kuat duit tabung. Ambil lah duit korang. Aku ada duit dah, aku tak ada masalah. Korang kuat lah duit tabung kau, aku ada dah. Ya, ratusan juta masuk dalam parti aku. Kita sekarang duk sokong lagi. Sebab tu kita susah nak dapat pemimpin yang baik. Sebab kita sendiri tak pernah serik duk angkat pemimpin yang macam tu. Jadi mana ada pemimpin yang takut dengan rakyat? Apatah lagi orang Melayu. Sebab pemimpin tahu perangai orang Melayu ni, dia marah waktu itu aja. Saudara tengok, waktu Covid itu hari, memang ramai yang marah, dia maki hamun. Nak kerja tak boleh, nak makan angkat bendera putih, banyak kena buang kerja, maki hamun, marah kat dia. Tapi dia tahu orang Melayu ni mudah aja. Masa dia marah, biarkan dia marah. Lepas tu tabur duit, bagi keluar lagu SP. Tabur duit habis. Sekarang puji balik. Orang puji balik. Marah kat Anwar, pasal Anwar tak tabur duit. Itu aja. Apa yang Anwar buat untuk rakyat tak nampak depan mata kita. Kita dah dibiasakan puluhan tahun. Ya, kita dibiasakan puluhan tahun kita menganga mulut, orang suap ikan dalam mulut kita. Kita diberi ikan untuk kita hidup. Ini yang Anwar nak reset. Dia tak nak jadi budaya. Negara takkan maju selagi rakyat menganga mulut untuk disuap. Sebab itu, mana patut disuap, disuap. Ya? Mana patut kita bagi joran, kita bagi mereka joran. Supaya mereka cari ikan. Bukan untuk nak tunggu disuap-suap. Yang patut disuap, okey. Ada yang patut disuap, kena suap. Tapi tak semua nak kena suap. Ini sampai kontraktor. Syarikat-syarikat yang kaya raya pun nak bersuap juga. Nak dapat tender projek tanpa tender terbuka, gunakan kabel kroni. Maknanya orang kaya pun nak disuap. Ini takkan dilakukan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu dia selalu umum, tidak ada lagi tender-tender terbuka. Ya. Tidak ada lagi tender-tender yang diberikan. Ya, tender-tender terhad ataupun tender yang diberikan direct nego.
Bagi Datuk Seri Anwar sekarang nak amalkan adalah tender-tender terbuka. Semua orang berpeluang untuk merebut peluang yang diberikan melalui projek yang diadakan. Biar mereka bersaing supaya mereka ada daya saing, kemudian mereka tidak jadi malas. Kalau mengharapkan direct nego, kenal orang menteri ni, kenal ahli parlimen ni, kenal menteri ni, dia akan jadi malas. Sebab dia tahu dah dia akan dapat projek tu. Dia takkan berusaha. Sebab itu dia tak boleh maju. Sebab sentiasa disuap. Ya. Orang kaya pun nak disuap. Orang kampung, orang miskin pun, orang biasa pun nak disuap. Jadi ini budaya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba ubah, ya, dalam negara kita. Yang patut disuap-suap lah, ya. Yang patut diberikan joran supaya mereka usaha cari pendapatan untuk bangunkan diri. Mereka kena usaha, ya. Nak tunggu duit KSP. Berapa juta duit KSP kita ada? Ya. Kalau tinggal 10,000, berapa kali nak keluar lagi KSP? Ya. Sebab tu kadang saya malas nak ulas pasal KSP. Ya. Sebab tapi inilah yang modal dimainkan oleh Walaon waktu ini. Sebab mereka dah tak ada modal. Mereka nak tegur dari segi ekonomi dah tak boleh. Ya. Sebab mereka pun dapat lihat sendiri, ya, bagaimana mata wang di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau ada turun naik pun tak sampai dah seteruk zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri. Mata wang memanglah sentiasa akan turun naik. Tapi kalau dia turun pun, ya, jatuh mata wang ni tak sampai seteruk itu. Maknanya masih dalam kawalan. Ya. Hari ini diumumkan pelaburan ke negara China 170 bilion telah dibawa masuk ke Malaysia. 170 bilion, bukan 170 juta. 170 bilion telah berjaya dibawa masuk ke Malaysia. Hasil lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China. Kejap lagi Walaon pun dengki, lebay-lebay pun dengki. Tengok, komunis telah pun menjajah tanah air. Komunis telah menguasai ekonomi negara kita. Walaon jangan. Dia boleh buat terus. Bila kita ada hubungan dengan negara China, waktu itulah, ya, dia akan cerita, ini tengok, Anwar Ibrahim menjalinkan hubungan dengan komunis. Dia boleh buat cerita macam-macam Walaon ni, ya. Kalau Datuk Seri Anwar pergi Mekah, tak masuk Kaabah pun jadi isu. Tak masuk Kaabah, saudara, ya, jadi isu besar bagi Walaon. Perdana Menteri tak masuk Kaabah. Wah, dia ingat bila Perdana Menteri masuk Kaabah je, maka ekonomi negara akan terus meningkat. Perdana Menteri masuk Kaabah saja, maka tidak ada lagi orang yang miskin dalam negara kita. Tak tahu langsung keutamaan, tak tahu langsung, ya, apakah fungsi satu lawatan resmi, apa yang utama di situ, apa yang berjaya diperolehi. Kalau nak populariti, bolehlah. Macam Abah kau ke, pemimpin yang lepas, nak dapat populariti, masuk dalam Kaabah. Tapi setakat ini fakta menunjukkan yang masuk Kaabah tu lah yang duduk dalam sekarang ni. Yang duduk berdepan dengan pembicaraan masuk Kaabah juga. Isu dia bukan masuk Kaabah tak masuk Kaabah. Urusan kamu masuk Kaabah tak masuk Kaabah ni urusan kamu dengan Tuhan. Abu Lahab, Abu Jahal pun pernah duduk ke Kaabah dulu. Kita duk bangga sangat. Rasa seolah-olah tak masuk Kaabah je, maka tidak baiklah kita. Tak masuk Kaabah je, bukan pemimpin yang baik. Tak jumpa Raja Arab je, bukan pemimpin yang baik, kan? Allah. Tuhan suruh pergi tanah haram, pergi ke Mekah buat haji dan umrah. Ini yang menjadi kewajipan, ya, menunaikan fardu haji yang mampu, yang disunatkan, ya, melakukan umrah. Itu saja Tuhan suruh.
Tak ada dalam tu dikatakan apabila menunaikan haji ataupun pergi umrah, hendaklah dilengkapkan syarat dan rukun satu lagi, iaitu menghadap Raja Arab, menghadap putera Arab. Tak ada, saudara. Ya. Sebagai pemimpin, bertemu dengan pemimpin, itu adalah hubungan diplomatik, hubungan silaturahim. Ya. Tapi kandungan setiap lawatan itu apa dia? Ya, apakah berlaku? Ya, satu, pertemuan pelabur-pelaburan, menarik balik pelabur, ya, mengadakan persetujuan persefahaman MOU, apakah berlaku, bertemu dengan pimpin-pimpin tempatan, ya, macam Anwar bertemu dengan OIC, pimpinan OIC, Pertubuhan Islam Sedunia, dia dapat bertemu. Kemudian bertemu dengan Liga Arab, ya, di Mekah sana, dia juga dapat bertemu, kerana bertemu dengan pelabur-pelabur di Arab Saudi, diadakan tanda tangan pelaburan dan sebagainya. Maknanya lawatan itu berjaya. Dari segi ibadah, dia berjaya melaksanakan umrah sehingga selesai. Itu ibadah dia, ibadah peribadi dia. Sebagai Perdana Menteri, dia berjaya dalam urusan menarik dan juga perjanjian bersama dengan pelaburan-pelaburan, bertemu dengan pimpinan Islam, OIC, bertemu dengan cuma hubungan peribadi dia dengan Raja Arab itu saja yang tertangguh, sebab komitmen Anwar waktu itu adalah untuk mengutamakan janji dia kepada raja negara dia sendiri. Ya. Kalau Arab kata tangguhlah 2 hari untuk kita bertemu, Anwar kata dia dah janji dengan Tuan Agong untuk bersama dengan ahli kabinet yang lain dalam majlis berbuka puasa. Apabila bertemu 2 kepentingan, satu Raja Arab, satu Yang Tuan Agong, Anwar mengutamakan Yang Tuan Agong, raja negara dia sendiri. Bukan yang dapat prioriti, bukan dapat nama baik, ya, pergi duduk jilat Raja Arab Saudi. Itu bukan cara Anwar. Ya. Jadi dia memilih untuk bertemu dengan Yang Tuan Agong. Dia balik. Yang kedua, kalau dia lanjutkan lagi 2 hari ke Arab Saudi, hanya nak bertemu, dia bersalam dan selfie dengan Raja Arab Saudi, dia akan kehilangan 2 lagi tugas besar. Ya, 2 lagi peluang, iaitu lawatan resmi dia ke Kemboja dan juga ke China. Di situ dia boleh tarik pelabur untuk ekonomi negara kita. Tapi kalau dia sekadar bersalam dan berselfie Raja Saudi, dia tak dapat apa-apa. Tidak dapat menambah apa-apa. Ya. Jadi situlah pimpinan negara membuat keputusan yang bijaksana. Bijak tu penting. Ya. Bijak tu penting. Tapi kalau bijak melakukan kejahatan, ya, bijak nak mengaturkan kedudukan, jawatan, kepentingan, ya, sakau duit, sakau sana, itu bukanlah bijak. Ya. Okey, rasanya cukup sampai di sini petang ini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang sempat bersama dengan saya petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, ya, dalam ruangan-ruangan nak tajuk yang lain, tazkirah yang lain. Bulan Ramadan ni kena sebut tazkirah, boleh nampak Islamik sikit, kan. Bila saya guna perkataan tazkirah ni, orang lain ramai masuk, ya? Sebab dia kata ini Islamik. Dia masuklah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.